Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para masyayikh, para a'immah yang saya cintai, pada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, yang mana kita berada pada juz 2 tuan-tuan dan puan-puan, bab kedua, adab-adab berkahwin, tepatnya pada muka surat 67. InsyaAllah kita memulakan dengan kata muallif rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Qala muallifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi SAW, innal mauluda yuqalu lahu udkhulil jannata fayakifu ala babil jannati fayadhallul muhbantian ay mumtalian ghaidhan wa ghadaban wa yaqulu la adkhulul jannata illa wa abawayya ma'i fayuqalu adkhilu abawayhi ma'ahu. Hadis ini rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, menurut Al-Hafiz Al-Iraqi berderajat dhaif. Artinya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu bahawasanya kanak-kanak yang mati kecil itu dikata baginya, masuk engkau ke dalam syurga, maka berhenti ia di atas pintu syurga, maka sentiasa ia berdiam di sana, padahal ia marah, artinya penuh, ia sangat marah dan berkata, ia tiada aku mahu masuk ke dalam syurga melainkan kedua ibu bapaku sertaku. Maka dikata oleh malaikat yang menunggu pintu syurga itu, masukkan oleh kamu akan kedua ibu bapanya itu sertanya ke dalam syurga. Jadi hadis ini adalah yang salah satu daripada hadis untuk menunjukkan atau memberikan pengertian atau mengajarkan atau menunjukkan kepada kita bahawa anak kecil, budak, mereka ini apabila mereka meninggal, insya-Allah mereka ini ahli syurga dan mereka dapat menjadi syafaat kepada mak bapak mereka yang muslim untuk tolong membawa mereka juga ke dalam syurga. Kan kita tengok, kita pernah dengar orang kata apa, iaitu kematian, kalau orang yang kematian anak kecil dia meninggal, insya-Allah dia menjadi asbab atau syafaat, kita panggil, sebagai yang dapat memberi syafaat kepada kedua orang tuanya masuk ke dalam syurga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu syafaat tidak berhenti hanya kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang disangkakan oleh orang-orang yang tiada ilmu baginya. Syafaat ini menurut Imam Ghazali dia boleh datang dari berbagai jenis, macam-macam orang boleh, dalam berbagai latar belakang boleh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, tapi tentunya dengan nas-nas yang mengisyaratkan siapa yang dapat memberi syafaat dan lain-lain, seperti yang diperincikan di dalam hadis maupun beberapa sumber-sumber. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Lalu disebut di sini, dan lagi sabda Nabi SAW, man mata
lahu snani minal waladi faqad iqtadara bihidharin minan nari. Rawahu Bazzar wa Tabrani wa li Muslim nahuhu al-Iraqi. Jadi hadis ni riwayat Imam Bazzar dan Imam Tabrani, dan juga bagi Muslim ada yang sama dengannya, hampir sama dengannya. Menurut Takhrij al-Iraqi juga. Artinya, barang siapa mati baginya dua daripada anaknya yang kecil, maka sesungguhnya telah tertegah ia dengan sesuatu yang menegahkan daripada api neraka. Ni. Jadi dia dapat menghalang orang itu untuk masuk ke dalam api neraka. Dan lagi sabda Nabi SAW, man mata lahu thalathun wa lam yablughu al-hintha adkhalahu Allahu al-jannata bi fadli rahmatihi iyyahum. Qila ya Rasulullah wasnani, qala wasnani. Rawahu Bukhari. Riwayat Imam Bukhari menurut Takhrij al-Iraqi. Yang bermaksud, artinya, barang siapa mati baginya 3 anak kecil yang tiada sampai mereka itu akan berdosa baligh. Maksudnya dia tidak baligh. Nescaya memasukkan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menghantar dia ke dalam syurga dengan anugerah. Ini semua dengan fadlun min Allah, atau dipanggil dengan anugerah rahmat Allah akan mereka itu. Maka sembah sahabat pun bertanya kepada baginda SAW, ya Rasulullah, dan jikalau mati baginya 2 anak, kalau ada 2 anak mati, adakah dimasukkan akan dia ke dalam syurga? Maka sabda Nabi SAW, dan jikalau mati baginya 2 anak pun, nescaya masuk ia ke dalam syurga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ada yang kata 3, bagi dasar orang kata 3, 2 pun, 2 anak je. 2 anak pun boleh. Ini. Hadirin hadirat azakumullah. Jadi ini adalah faedah kenapa kita berkahwin. Supaya kita ada anak. Kenapa kita ada anak? Anak kita boleh menjadi syafaat bagi kita. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Faedah yang kedua, memecahkan akan syahwat, yakni menghilangkan akan syahwat kepada perempuan yang membimbangkan akan hatinya daripada hadir hati di dalam berbuat ibadat, dan lagi menghilangkan akan syahwat yang membawa kepada berzina mata atau berzina faraj, dan lagi terpelihara daripada syaitan yang membawa kepada haram. Ini. Jadi, kenapa kita berkahwin? Iaitu selain dia dapat menyebabkan kita khusyuk dalam ibadah. Orang yang hatinya tenang. Lepas berkahwin, hati dia lebih tenang. Kan? Maka dia dapat beribadat dengan lebih khusyuk. Dan dia juga dapat menghilangkan syahwat. Kalau orang ni tiada pasangan, maka syahwat dia tidak tersalurkan. Bila tidak tersalurkan, dia akan mengganggu perhatiannya, mengganggu dia punya concentration, dan dia akan membawa kepada zina. Zina ni ada 2, ada zina mata dengan zina yang sebenar, zina faraj. Kalau zina mata, dia duk tengok cari lelaki, duk tengok lelaki yang handsome, minat dan lain-lain. Kalau zina faraj, iaitu seperti yang dimaklumi, it goes both way, sama ada lelaki maupun perempuan. Jadi dengan berkahwin, minimum benda ini dapatlah ia bersihkan. Hadirin wal hadir hafizakumullah, ia selamatkan. Kerana dia memiliki pasangan. Ni. Dan dari kerana inilah bersabda Nabi SAW. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, man nakaha faqad hasana nisfa dinihi falyattaqillaha fi syatril akhir. Yang bermaksud, barang siapa berkahwin, maka sesungguhnya telah memeliharakan akan setengah agamanya. Jadi siapa yang berkahwin, berarti dia telah memeliharakan setengah daripada agamanya. Maka hendaklah takut akan Allah Ta'ala pada setengah agamanya yang lain. Rawahu Tabrani wal Hakim.
seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Dan riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW terlihat akan seorang perempuan, maka lalu ia masuk kepada isinya Zainab, maka keluar ia padahal ia bersabda, innal mar'ata idza aqbalat fi surati syaitanin fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha mislal ladzi ma'aha. Rawahu Muslim menurut takhrij Al-Iraqi. Artinya bahawasanya perempuan apabila berhadap ia, maka hadap ia di dalam rupa syaitan. Maka apabila melihat seorang kamu akan seorang perempuan lalu berkenan kamu, maka hendaklah seorang itu menjimak akan ahlinya, yakni akan isterinya. Maka bahawasanya serta isterinya itu seumpama yang ada serta perempuan yang dilihat itu. Hadirin hadirat hafizakumullah, yang dimaksudkan di dalam hadis sahih Muslim ini bukan nak kata perempuan itu syaitan, tidak, na'udzubillah min zalik, bukan. Akan tetapi kalau seorang yang memiliki syahwat melihat perempuan ini menyebabkan dia itu mendapat godaan syaitan, berkehendak kepada melakukan jima. Dan ini kalau dia tidak memiliki pasangan, maka bagaimana? Justru kalau dia memiliki pasangan, syahwat tersebut boleh disalurkan pada pasangannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inilah faedah kenapa kita berkahwin. Jangan pula faham bahawa perempuan itu suratul syaitan, ambil literal. Tak betul. Banyak di kalangan wanita juga menjadi seorang yang salihah. Yang mana baik, berwatak seperti watak malaikat dalam erti kesalehannya, menjauhi maksiat. Cuma bagi lelaki yang mata keranjang ini, kan, atau kan apa, bila dia melihat datangnya syahwat, ini bahaya bagi lelaki itu. Dia seolah digoda syaitan. Tapi kalau lelaki itu dah berperangai syaitan, na'udzubillah min dzalik, ini yang menyebabkan terjadi maksiat-maksiat seperti pencabulan, rogol dan lain-lain. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua dan keluarga kita semua dijauhi dari perkara-perkara yang keji ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini hadis ini bermaksud seperti itu. Jangan salah faham terhadap hadis ini. Yakni dihilangkan akal syahwat kepada yang helat itu dengan jima akan isinya yang halal. Itu kerana syahwat kepada perempuan yang helat itu daripada syaitan, dan dengan sebab jima ia akan isinya, jadi hilang syahwat syaitan itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala lagi, yuhka an Ibni Umar radhiyallahu anhuma wa kana min zuhadis sahabati wa ulama'ihim annahu kana yuftiru min as-sawmi 'ala al-jima'i qabla al-aqli wa rubbama jama'a qabla an yusalli al-maghriba summa yaghtasilu wa yusalli wa dhalika litafrighil qalbi li'ibadati Allah ta'ala wa ikhraji ghuddati syaitani minhu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Artinya dihikayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah ia daripada sahabat Nabi SAW yang sangat zuhud, dan daripada ulama mereka itu bahasanya adalah ia berbuka puasa dengan jima. Jadi cara dia buka puasa adalah dengan jima. Dengan jima dahulu daripada memakan, dan terkadang menjima ia akan isinya dahulu daripada sembahyang maghrib. Jadi dia buka puasa dengan jima tersebut. Kemudian ia mandi junub dan sembahyang ia kemudian daripadanya. Jadi supaya boleh khusyuk untuk solat. Dan adalah yang demikian itu kerana menyelesaikan
hati bagi berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Supaya dia boleh khusyuk dalam solat dan mengeluarkan akan pegawai syaitan daripadanya. Supaya dia boleh menghilangkan apa yang gangguan-gangguan syaitan ketika beribadah. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Dan adalah daripada dan adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi seperti yang telah kita terangkan berkali-kali, dia adalah Sayyidut Taifah, pemimpin kepada kelompok Sufi. Itu dipanggil, namanya adalah Imam Junaid Al-Baghdadi, Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi ini dia hidup di zaman Salafus Salih yang terakhir. Dia meninggal tahun 298 Hijriah. Dia sempat berguru dari Sari As-Sakti. Sari As-Sakti. Sari As-Sakti ini kawan, sahabat kepada Al-Haris Al-Muhasibi. Al-Haris Muhasibi ini sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu kan tuan-tuan? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, juga seorang sufi, mengarang kitab Zuhdi, kitab Zuhud. Pernah diceritakan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah berdebat dengan Haris Muhasibi. Ada orang memahami bahawa Imam Ahmad bin Hanbal menyesatkan Haris Muhasibi. Itu tak betul. Tapi pertikaiannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal dia menolak Mu'tazilah. Haris Muhasibi juga menolak Mu'tazilah. Kedua-duanya menolak Mu'tazilah. Cuma bezanya, Haris Muhasibi mengambil istilah yang dipakai, ilmu yang dipakai oleh golongan Mu'tazilah. Ilmu kalam nama dia. Untuk menghujum atau untuk menjatuhkan atau menjatuhkan hujah-hujah dan dalil-dalil Mu'tazilah. Jadi ibaratnya kalau kita berhujah ni, kita pakai hujah bahasa dema, metodologi dema, musuh kita untuk lawan dema ni lagi bagus. Kan? We use their words towards them. Istilah dia menyebabkan mereka itu jatuh, kalah. Itu tujuan Al-Haris Al-Muhasibi. Tapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, tak boleh. Kerana bila kau guna istilah diorang, kau akan mensyuhurkan ilmu diorang, mensyuhurkan istilah diorang, sehingga nanti orang semua anggap ilmu ni tak apa. Itu pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia nak terus sadu dhara'i, tak boleh langsung. Kita boykot diorang, dah cukup. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, dua-dua ada hujah. Dua-dua ada sisi kebenarannya. Kebenaran Haris Muhasibi lebih mudah untuk menyadarkan mereka dan convertkan mereka dan menjatuhkan mereka. Dan pengikut mereka juga akan keluar dari mereka dan ikut kita. Mungkin mereka sendiri akan bertaubat dan ikut kita. Itu di sisi Haris Muhasibi. Di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, dia takut ada orang lain yang tak faham akan ambil ilmu ini dan ikut jadi Mu'tazilah. Sebab ilmu itu dah tersohor. Akan diberi alasan. Itu buktinya Haris Muhasibi guna. Imam Haris Muhasibi guna. Maka Imam Ghazali dia rukunkan kedua ini. Imam Ghazali dia nyatakan terus. Kita tak boleh terus ad hominem, terus serang hanya sebab dia guna istilah. Murid Imam Ghazali tak bolehlah macam tu. Sebab istilah itu fala musyahata bil asami ba'da fahmil ma'ani. Kita tak kisah dengan istilah setelah kita tahu makna. Kan? Kalau istilah tersebut mungkin boleh membawa kepada justru kebenaran walaupun dengan istilah lain, apa salahnya? Ini yang hujah dipakai oleh Imam Ghazali. Yang penting the essence, akidah, ajaran itu kena betul. Penamaan itu nama je, tuan-tuan dan puan-puan. Di sisi Imam Ghazali. Itu yang dalam kitab Ihya dia menjelaskan perkara ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab tu dalam Islam kita pakai ilmu kalam sebab ia berhasil
mengconvertkan banyak orang-orang, rahib dan lain-lain yang lebih nak pakai rasional, yang tidak beriman dengan Allah. Apabila kita salurkan rasional dia biar sampai kepada Allah SWT, maka ia akan menjadi lebih tepat dan lebih bagus. Ini ya, pro and con sesuai dengan situasi, zaman dan orangnya. Siapa subjek dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah Imam Junaid al-Baghdadi, ulama besar daripada Baghdad. Saya memang berazam kalau boleh dapat menziarahi al-Imam al-Junaid, Syekh Abdul Qadir Jail. Jadi di Baghdad ini, di Iraq ini, ada banyak ulama besar, ulama sufi besar. Ada Imam Abul Qasim al-Junaid al-Baghdadi, al-Imam Ma'ruf al-Karhi, Sari as-Saqti, Haris Muhasibi, al-Imam Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Ini di Baghdad. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita kesempatan untuk menziarahi para awliya-Nya, menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam juga, of course. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Dan adalah Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullahu taala berkata, aku berhendak kepada jima itu seperti aku berkehendak kepada makan makanan. Maka isteri itu seperti makanan, dan dengan dia sebab menyucikan hati daripada was-was. Dan dari kerana inilah menyuruh Nabi SAW akan tiap-tiap seorang melihat akan perempuan, maka ingin ia kepadanya bahawa menjima ia akan isterinya, kerana yang demikian itu menolakkan akan was-was daripada dirinya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inilah kenapa umat Islam dianjurkan untuk berkahwin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang mampu berkahwin, kahwin. Jangan membazir. Dan kita bukan golongan-golongan yang tidak beriman menganggap bahawa syahwat ni, kalau kahwin ni tambah menyusahkan bagi mereka. Lebih baik bagi mereka lah untuk hubungan bebas. Ini adalah perkara yang merusakkan nasab, merosakkan hifzun nasli. Nasli itu keturunan. Kita kena hifzun nasli, menjaga keturunan. Perkahwinan ni menyebabkan kita dapat menjaga keturunan kita sehingga tidak terjadi perzinahan. Tengok negara orang yang tidak beriman, mereka menghalalkan hubungan bebas. Kadang-kadang tak sedar, itu rupanya anak dia dah jumpa besar. Kan? Itu bahaya, tuan-tuan. Belum lagi macam-macam. Memang diniatkan untuk ada anak tapi tidak ada perkahwinan. Sebab kalau dah kahwin dia ada waris, inheritance. Dia kena bagi nafkah kepada isteri dia. Itu justru menzalimi pasangan. Jadi sebab itu banyak yang memilih tak nak kahwin. Aduh, na'udzubillah min zalik. Apa nak jadi dengan dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan? Ini tidak lain tidak bukan membawa kepada kehancuran. Baik. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, khairu hadhil ummati aksaruha nisaan. Artinya, yang terlebih baik umat ini iaitu yang banyak perempuan. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa sangat ingin kepada perempuan, maka jika tiada ia berkahwin, nescaya membawa kepada berbuat haram dan membinasakan dirinya, maka iaitu terlebih afdal baginya berkahwin. Kahwin. Dan jika tiada baginya sangat ingin kepada perempuan seperti yang demikian itu kerana ada ia tua, atau ada ia sakit, atau ada ia lemah zakarnya atau barang sebagainya, maka ketika itu harus ia meninggalkan akan kahwin. Ni. Tetapi sunat ia berkahwin kerana menghasilkan akan anak, kerana berkahwin sebab menghasilkan akan anak. Itu baginya kelebihan yang amat banyak. Jadi
Kerana apa umat Islam menganjurkan untuk umatnya berkahwin? Dalam hadis Nabi SAW, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati fahuwa laysa minni. An-nikah, pernikahan itu adalah sunnahku. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk daripadaku. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini jelas, kan, menunjukkan kepada apa, tuan-tuan dan puan-puan? Menunjukkan bahawa kepentingan kita ini untuk berkahwin kerana tanakahu tanasalu inni mukathirun bikumil umam. Berkahwinlah kalian, beranak pinaklah kalian. Sesungguhnya aku suka memiliki umat yang banyak. Itu tujuan dia, biar umat dia banyak. Rasulullah SAW memang suka macam tu. Sebab itu, kita jangan takut nak ada anak banyak. Jangan takut memiliki anak, merasa beban. Rezeki dia Allah SWT dah tanggung. Apakah rezekinya, tuan-tuan dan puan-puan? Rezekinya adalah, hadirin wal hadirat hafizakumullah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seorang dabah pun di atas bumi ini melainkan Allah dah tentukan rezekinya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini itu dia. Okey. Seperti kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ma atazawwaju illa li ajlil waladi. Artinya, tiada aku beristeri melainkan kerana menghasilkan akan anak. Tujuan dia beristeri adalah kerana untuk mendapat anak. Yakni bukan sebab takut akan berbuat haram kerana ia telah terpelihara daripada yang demikian itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi untuk memperbanyak anak, tuan-tuan. Dan demikian lagi sunat berkahwin. Jikalau tiada takut akan syahwatnya yang membawa kepada haram sekalipun, seperti telah terdahulu daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Kalau dia tidak ada syahwat untuk bawa kepada haram, tapi dia nak kahwin, sunat juga. Baik, bagus. So, berkahwinlah. Itu maksud dia. Maksud di dalam hadis ini. So, tunggu apa lagi? Kahwin. Lebih kurang macam tu. Okey. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa sangat ingin baginya syahwat kepada perempuan, padahal tiada terpelihara syahwatnya itu dan tiada pecah ia dengan satu perempuan, maka sunat ia beristeri lebih daripada 1 hingga 4. Contoh dia, ada seseorang, dia ini sudah beristeri, akan tapi syahwatnya tidak dapat dipecahkan dengan satu isteri, maka disunatkan untuk berkahwin lebih daripada 1 isteri untuk dengan tujuan memecahkan syahwat tersebut. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan demikian lagi, jikalau tiada terpelihara syahwatnya itu atau tiada pecah syahwatnya itu, dengan tiada tetap hatinya dengan segala isinya itu, maka sunat digantikan dengan isinya yang lain. Dan adalah Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma sangat banyak berkahwin hingga ia berkahwin lebih 200 kali. Dan terkadang ia berkahwin akan 4 orang perempuan pada satu waktu. Dan terkadang ia mentalak 4 isinya dengan sekali talak pada satu waktu dan digantikan dengan isinya yang lain pada waktu itu juga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Cuma konteks zaman dahulu berbeza dengan zaman sekarang. Zaman dahulu mungkin tidak memerlukan ma'isyah, iaitu punca pendapatan yang seperti sekarang. Sekarang adalah sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan perkara ini. Sudah tidak relevan lagi. Dan tidak sesuai konteks dia.
Kalau zaman dahulu lain, keadaannya memungkinkan untuk perkara tersebut terjadi. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan adalah Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu beristeri 80 perempuan. Dan adalah antara sahabat Nabi SAW yang ada baginya 3 isteri dan 4 isteri dan seorang baginya 2 isteri. Demikianlah yang tiada terhingga mereka itu kerana murad atau yang dimaksud dengan membanyakkan isteri dan menyedikitkan akan dia itu sekira-kira memecahkan syahwat dan mentapkan hati, maka seyogyanya ubat itu sekadar penyakit. Jadi maksud dia apa tuan-tuan dan puan? Syahwat ni penyakit. Jadi isteri ini ibarat ubat. Kalau penyakit dia banyak, maka kenalah banyak. Kalau penyakit dia sikit, ubat dia sikit. Jangan dia tidak ada penyakit, lalu sengaja makan ubat yang melebihi daripada dosage dia. Ini menyebabkan ubat tersebut boleh jadi penyakit. Sebab tu kalau lelaki yang tidak ada kes macam ni, lalu rezeki pun tak ada, duit pun tak banyak, jangan nak memandai cari nafas. Itu maksud dia. Ini maksud apa? Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini Imam Ghazali yang memberi nasihat tersebut. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Faedah yang ketiga, menyelesaikan hati daripada mentadbirkan pekerjaan rumah, daripada memasak makanan dan menyapu dan menyedikitkan segala sebab kehidupan dan barang sebagainya, kerana isteri yang salihah itu memadai tadbirnya itu akan segala pekerjaan dia. Demikian itu faedah yang ketiga bila kita kahwin. Jadi isteri yang salihah dia akan memastikan segala perkara ini selesai. Diri wal hadirat hafizakumullah. Kerana jikalau ada seorang itu mengerjakan akan tadbir rumahnya dan pekerjaan isi rumahnya dengan sendirinya, nescaya kebanyakan waktunya itu hilang dengan masyghul, iaitu menyibukkan diri. Ia akan yang demikian itu. Dia akan busy dengan perkara ini. Jadi banyak benda lain terbengkalai. Perkara yang dia boleh buat yang lebih besar. Mengarang buku, mengarang kitab, berdakwah, bekerja di luar, pergi ke pejabat dan lainnya. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Bersalahan jikalau ia mempunyai isteri, maka sekalian pekerjaan itu memadalah isterinya yang mengerjakan akan dia, maka selesailah hatinya dengan berbuat ibadat dan menuntut ilmu. Kerana inilah berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, az-zawjatu as-salihatu laysat minad dunya fa innaha tufarrighuka lil akhirati wa innama tafrihuha laka bitadbiril manzili wa biqada'i syahwati jami'an. Yang bermaksud artinya, isteri yang solehah itu bukan ia daripada dunia yang sia-sia, maka bahawasanya adalah ia menyelesaikan akan dikau bagi berbuat akhirat, dan hanya sahaja menyelesaikan bagimu dengan mentadbir ia akan pekerjaan rumah tangga dan dapat menyampaikan syahwat sekaligus. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Faedah yang keempat, menyukakan hati dan menjinakkan akan dia dengan sebab muasyarah dan mukhalatah. Dan makna dua lafaz ini satu jua, iaitu bercampur dengan isteri dan sekedudukan dengan dia, dan melihat akan dia, dan bermain-main dengan dia, iaitu menyukakan hati dan menjinakkan akan dia, yang menolongi kepada berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dan menguatkan bagi hati atas berbuat akan dia. Kerana tabiat manusia itu segan ia daripada berbuat ibadat, kerana ibadat itu menyalahi akan yang disukai oleh nafsu. Maka jikalau digagahi akan diri itu selama-lamanya dengan berbuat ibadat dengan tiada diberi akan kesukaannya, nescaya enggan ia berbuat ibadat dan segan ia pada berbuat akan dia.
Maka jikalau kita beri akan kesukaannya itu di dalam setengah waktu, nescaya rajin ia pada setengah waktu pada berbuat ibadat. Dan beristeri itu setengah daripada yang disukai oleh hawa nafsu, yang menolongi akan rajin pada berbuat ibadat, seperti memakan makanan itu disukai oleh nafsu yang menolongi menguatkan akan berbuat ibadat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Rawwihu al-quluba sa'atan fa innaha idza ukrihat amiyat." Yang bermaksud artinya, sukakan oleh kamu akan hati dengan mengerjakan yang diharuskan baginya, seperti makan dan minum dan jima. Jadi, sukakan oleh kamu akan hati dengan mengerjakan yang diharuskan baginya, seperti makan dan minum dan jima. Ini. Maka bahawasanya apabila digagahi akan dia berbuat ibadat yang tiada disukainya itu selama-lamanya, nescaya buta ia. Yakni nescaya enggan ia daripada berbuat ibadat dan segan ia daripada berbuat akan dia. Okey. Sebab itu, tenangkan hati dengan perkahwinan. Berkahwin tu tenang hati. Macam saya sebut beberapa pengajian yang lalu, bagaimana ulama memang mengajar, sedang menuntut ilmu sekalipun, kalau memang dapat untuk menjaga ma'isyah, kita tak sepatut melarang anak-anak kita untuk berkahwin awal daripada dia terjumus dalam maksiat. Semudah kata kita, lidah kita boleh senang kata, it's all inside your mind. Semuanya ada dalam otak engkau, kan? Fikiran engkau. Sekalau boleh tahan-tahan, kan? Dan macam-macam nak suruh dia tidak berkahwin sebab tengah belajar. Berapa banyak orang muda, dia dah tak boleh fokus dah. Hilang semangat untuk dia belajar kerana dia berhajat kepada berkahwin. Lebih baik dia boleh tenangkan fikirannya dengan sudah berkahwin, tapi kita support dia untuk dia masih menuntut ilmu. Supaya dia masih menuntut ilmu, dia konsisten, habiskan dia punya pelajaran. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi perkara-perkara ini perlu diketahui. Kita tak boleh ikut budaya orang barat. Dia tengah belajar, dia tak boleh kahwin. Orang barat dia tak apa, bila dia tak kahwin tapi dia memiliki pergaulan bebas. Kita orang Islam, benda tu tak boleh, haram. Maka haram ini justru akan menyebabkan hatinya gelap. Ingat dendangan Syaikh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Syakautu ila waki'in su'a hidhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala inna ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku bertanya kepada Waqi' tentang lemahnya hafazanku, Imam Syafi'i kata. Maka dia mengajarkan kepada aku untuk meninggalkan maksiat. Dia berkata sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya orang tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau dia belum berkahwin, masih belajar, tak boleh nak kahwin, berarti dia dah ada couple dia lah. Girlfriend dia ke, boyfriend dia ke. Contoh dia, suka sama suka, dua-dua setuju memang nak kahwin, tak ada masalah. Jangan kahwin dulu bagi habis belajar. Bahaya tuan-tuan. Ini jangan sampai maksiat itu terjadi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kahwinkan sahaja, lebih mudah. Apabila sudah berkahwin, insya-Allah boleh belajar lebih semangat, lebih ada tanggungjawab from both parties, suami dan isteri.
Kalau takut, macam mana Ustaz? Nanti nak kena dukung anak lah, nak ujian lah, nak apa? Boleh buat keluarga berencana, rancang. Kita panggil family planning. Itu masih ada celah untuk itu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Tapi kalau orang dah memang tahu kepentingan ilmu, cinta ilmu, apapun diredahi. Saya ada kawan, orang Indonesia, suami isteri. Jadi isteri dia tu pelajar di Universiti Al-Azhar, senior isteri saya dekat Al-Azhar, orang Indonesia. Suami dia buat degree di Morocco. Lepas tu si perempuan tu lulus mumtaz di Azhar, mumtaz. Bertemulah dengan suaminya dan berkahwin dalam keadaan masih belajar. Si suami tu dah lulus degree, nak buat master. Dah berkahwin. Mereka ni tak ada, mak bapak tak boleh nak bagi duit. Tak ada duit. Miskin. Jadi macam mana? Si suami terpaksa kerja di Rabat, di Kedutaan Indonesia. Si isteri buat master di Fes. Dapat satu anak. Tapi anak dia tu dia dukung ke mana-mana. Dia pergi mana-mana dia dukung. Dia masuk kelas dia bawa anak dia. Anak dia nangis kacau yang lain, dia keluar kejap tepi kat tingkap. Sambil dukung anak dia tu, sambil tengok kat tingkap apa syekh tu mengajar, apa pensyarah dia sedang mengajar. Pegang pen, mencatat. Kesungguhan dia untuk ilmu. Dan saya tahu, saya kenal dia. Saya kenal dia tu anak dah besar dah, dia dah pindah ke Rabat. Dia dah habis master. Dia tengah buat PhD. PhD dia tak ada kelas sangat. Dia boleh tinggalkan. So dia duduk kat Rabat. Duduk dengan suaminya. Tapi saya tahu ni, waktu saya di Fes, dia punya pensyarah dia tu, musyrif dia tu, ustaz saya, dia cerita kat saya. Kau kenal tak Fulanah? Dia kata. Oh, kenal. Saya sangat kenal baik dengan dia. Oh, itulah perempuan yang paling bersungguh-sungguh yang pernah aku tengok. Bukan sahaja memiliki ilmu, alimah. Maksudnya, sebab dia pun lulus, dapat mumtaz. Kan? Mumtaz tu straight A dah. Lebih kurang macam tu lah. 4 pointer lah. Honors lah. First class honors. Tapi, waktu dia ada anak, tidak menghalang dia untuk menuntut ilmu. Dan dia waktu dia menuntut ilmu tu, kerja dia buat, semua dia buat, dia jaga anak dia seorang-seorang, semua. Ni hadirin wal hadirat. Jadi dia bagi contoh, dan sebab itu, apa saja dia nak, aku boleh bagi. Nak sambung PhD pun, aku yang bagi dia tawaran untuk dia sambung PhD. Sampai macam tu. Dia terangkan kepada kita untuk kita muhasabah diri dan memiliki semangat, dedikasi, dan juga apa yang dipanggil dengan istiqamah dalam menuntut ilmu. Tidak menghalang, keluarga tidak menghalang. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Bila orang itu dah tahu pentingnya ilmu. Dia waktu tu dia bandingkan, sebab dia pelajar tu pelajar Indonesia. Saya orang Malaysia. Bila saya datang tu, jadi dia orang pun ingat saya ni macam orang Malaysia pemalas pula dah. Na'udzubillah min zalik. Saya tak kata orang Malaysia ni pemalas. Tapi pada waktu itu, dia bandingkan dengan seorang lagi senior, orang Malaysia lelaki. Dah lah bahasa Arab lemah, tulis Arab tak pandai, lulus degree, cukup makan, buat master, tak bersungguh, tesis pun tak memuaskan dan lain-lain. Dia pandang pensyarah tu macam tu. So saya waktu tu sedihlah macam ni. Saya tak boleh. Saya kata saya Malaysia, saya boleh buat. Dia kata ya, saya tahu. Aku tahu kau boleh buat. Dia kata. Tapi saya nak bagi contoh kepada kau. Kau jangan jadi malas. Kau kena jadi rajin. Waktu tu yang saya pegang. Okey. Saya belajar. Cukup makan tak ada, tak cukup apa tak cukup. Secukup-cukupnya. Yang penting kita ikat perut, kita mengaji dapat ilmu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini. Jadi alhamdulillah. Sekarang
Saya waktu pergi ke Mesir tahun lepas, bulan Ogos, September, pelajar-pelajar Malaysia di Al-Azhar semakin semangat. Tak macam dulu. Sekarang wajib masuk kelas. 2 kali fail, kena buang. So tak ada main-main dah. Pelajar-pelajar Malaysia di Al-Azhar, mereka ni semua sekarang banyak tak laki di mana-mana. Pergi mengaji. Pergi ke buat di rumah-rumah negeri. Rumah Pahang, rumah Perak, rumah Negeri Sembilan, rumah wilayah buat talaki. Panggil Syekh Arab datang mengajar. Diberilah kumpul duit untuk bagi saguah hati. Mengajar tiap bulan, tiap minggu. Bukan tiap bulan, tiap minggu. Seminggu 3 kali. Tukar-tukar jadual. Jadi waktu tu tak sia-sia. Ngaji terus. Dapat ilmu, tuan-tuan. Supaya dapat ilmu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Jadi kita kena berusaha. Alhamdulillah. Pelajar Malaysia di Al-Azhar semakin rajin. Semakin tambah disiplin. Nasyat ilmi. Kemahuan untuk ilmu itu tinggi. Itu yang kita nak. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yakni nescaya enggan ia daripada berbuat ibadah dan segan ia daripada berbuat akan dia. Wa fil khabari 'ala al-'aqili an takuna lahu 3 sa'atin. Sa'atun yunaji fiha rabbahu, sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, wa sa'atun yakhlu fiha bi mat'amihi wa mashrabihi. Fa inna fi hadhihi sa'ati 'aunan 'ala tilka sa'at. Rawahu Ibn Hibban Al-Iraqi, menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya, dan tersebut di dalam hadis, lazim atas orang yang berakal itu bahawa adalah baginya 3 saat, 3 waktu maksudnya. Yakni 3 waktu. 1 saat bermunajat ia di dalamnya itu akan Tuhannya. Yakni berbuat ibadat ia di dalamnya akan Tuhannya. Seterhadir hati kepadanya, kepada Allah. Dan 1 saat menghisap ia di dalamnya itu akan dirinya. Menghisap dia, diri dia itu masuk muhasabah diri. Introspeksi diri. Memastikan diri ini benar, bersih, jauh daripada maksiat. Ia di dalamnya itu akan dirinya. Yakni mengira-ngira ia akan dirinya dengan menilai akan dia dan memikirkan akan dia, adakah ia berbuat ibadat atau berbuat maksiat. Pastikan bersih. Maka jika ada ia berbuat ibadat, maka hendaklah ia bersyukur akan Allah Ta'ala atas dianugerahi dengan berbuat ibadat itu. Dan jika ia berbuat maksiat, maka hendaklah ia bertaubat akan Allah Ta'ala daripada berbuat maksiat itu. Dan demikian lagi jika ditilik akan dirinya itu dapat nikmat dan sihat dan kesenangan, maka hendaklah ia syukur akan Allah Ta'ala yang memberi nikmat akan dia itu. Dan jika ditiliknya akan dirinya itu dapat bala atau kesusahan, maka hendaklah ia sabar serta redha akan Allah Ta'ala kerana sekalian yang demikian itu daripada Allah Ta'ala. Dan 1 saat ditentukan di dalamnya bagi makanan dan minumannya, maka bahawasanya saat ini, yakni saat yang ketiga ini, menolongi atas saat yang pertama dan kedua tadi. Itulah makna perkataan Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini kalam Abul Abbas Al-Mursi. Ahwalul ibadi arba'atun la khamisa laha. An-ni'matu wal baliyatu wat ta'atu wal ma'siyatu. Fa in kunta bi ni'mati fa muqtadal haqqi minka syukru. Wa in kunta bil baliyati fa muqtadal haqqi minka as-sabru.
Wa in kunta bitta'ati fa muqtadal haqqi minka syuhudul minnati 'alaika. Wa in kunta bil ma'siyati fa muqtadal haqqi minka wujudul istighfar. Artinya, segala kelakuan hamba Allah itu 4 perkara juga. Tiada yang kelima baginya. Pertama, nikmat. Kedua, bala. Ketiga, taat. Dan keempat, maksiat. Maka jika ada engkau pada dapat nikmat, maka yang dituntut oleh hak Allah Ta'ala daripadamu itu syukur. Dan jika ada engkau dengan mendapat bala, maka yang dituntut oleh hak Allah Ta'ala daripadamu itu sabar. Dan jika ada engkau dengan berbuat taat, maka yang dituntut oleh hak Allah Ta'ala daripadamu memandang akan taat itu, iaitu anugerah Allah Ta'ala atasmu. Dan jika ada engkau dengan berbuat maksiat, maka yang dituntut oleh hak Allah Ta'ala daripadamu wujud istighfar, yakni bertaubat akan Allah Ta'ala daripada maksiat itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Demikianlah engkau fikirkan di dalam tiap-tiap waktu itu. Dan satu saat dibiarkan dirimu itu di dalamnya bagi makan dan minum dan barang sebagainya daripada segala nikmat yang diharuskan oleh syarak, maka bahawa di dalam saat yang disukai oleh nafsu itu menolong atas beberapa saat di dalam berbuat ibadat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini yang telah disebutkan oleh para ulama dalam perkara ini. InsyaAllah pada faedah yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita akan masuk pada minggu hadapan. Kerana ada bahagian-bahagian ini kalau kita sambung dia tergantung. InsyaAllah segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.